Pasang sekarang tu Ustaz. Boleh ya? Pasang sekarang. Ini satu tadi ni. Satu tu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah wa kafa, salatan wa salaman daimain mutalazimain ala habibina al-mustafa wa ala khatimihim wa akramihim wa ashrafihim habibillah wa habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa maulana Muhammad wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-mujahidin annahu ballagha risalah wa adda al-amanah ونصح الأمة وكشف به الأمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين تركنا على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي Allahumma amin ya rabbal alamin. Para muslimin muslimat, tuan-tuan dan puan-puan, hadirin dan hadirat yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertamanya marilah sama-sama kita memanjatkan dan merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah masih lagi memberikan kepada kita hidayah dengan nikmat dan limpahan kurniaan daripada Allah Subhanahu wa taala memungkinkan kita untuk sama-sama hadir pada pagi ini dalam membicarakan insya-Allah hadis yang keempat di dalam matan Arba'in. Dan juga terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian yang telah mendoakan saya. Alhamdulillah, suara walaupun ada batuk sedikit lagi, tapi terima kasih atas petua-petua dan ubat-ubatan yang telah diberikan. Baik, seperti mana biasa, sebelum kita memulakan pertemuan kita pada pagi ini, marilah sama-sama kita memulakan dengan berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan selawat yang kita ucapkan akan dapat lagi memperkukuhkan iman kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita akan memperoleh syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sambung kepada hadis yang keempat dalam susunan hadis yang telah pun dicatat oleh muallif kitab kita Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم
wa huwa as-sadiqul masduq. Inna ahadakum yajma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfatan thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik thumma yakunu mudghatan mithla dhalik thumma yursalu ilayhi al-malak fayanfukhu fihi ar-ruh wa yu'maru bi 4 kalimatin bikatbi rizqihi wa ajalihi wa 'amalihi wa syaqiyyun aw sa'idun fa wallahi alladhi la ilaha ghairuhu inna ahadakum la ya'malu bi 'amali ahli al-jannah hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu ilayhi al-kitaba fay'amalu bi 'amali ahli an-nar fayadkhuluha wa inna ahadakum la ya'malu bi 'amali ahli an-nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira' fayasbiqu alayhi al-kitab fay'amalu bi 'amali ahli al-jannati fayadkhuluha. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu katanya, telah menceritakan kepada kami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ia benar lagi dibenarkan, sesungguhnya salah seorang kamu dikumpulkan kejadiannya di dalam perut ibunya selama 40 hari air mani, dalam bentuk air mani, kemudian menjadi segumpal darah seperti yang demikian itu, kemudian jadi seketul daging seperti yang demikian itu juga, yaitu 40 hari. Kemudian diutuskan kepadanya malaikat, lalu ditiupkan ruh padanya dan diperintahkannya menulis 4 kalimat, yaitu rezekinya dan umurnya dan amalnya dan celakanya atau bahagianya. Maka demi Allah yang tidak ada Tuhan selainnya, sesungguhnya salah seorang kamu mengerjakan dengan amal ahli syurga sehingga tidak ada jarak antaranya dan antara syurga melainkan sehasta, kemudian terdahulu atasnya ketentuan tulisan, lalu ia pun mengerjakan dengan amal ahli neraka, maka masuklah ia ke dalamnya. Dan sesungguhnya salah seorang kamu mengerjakan dengan amal ahli neraka sehingga tidak ada jarak antaranya dan antara neraka melainkan sehasta, kemudian terdahulu atasnya ketentuan tulisan, lalu ia pun mengerjakan pula dengan amal ahli syurga, maka masuklah ia ke dalamnya. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Jadi taraf hadis ini adalah hadis yang sahih. Ya, taraf hadis ini adalah hadis yang sahih kerana hadis ini diriwayatkan oleh 2 orang rawi yang masyhur dan seasah ataupun sebenar-benar hadis selepas daripada Al-Quran adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan diikuti dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Baik. Sebelum kita melihat daripada perbincangan yang ada, baik kita melihat sedikit tentang syarahnya, apa yang terdapat di dalam catatan hadis ini. Hadis yang keempat ini diriwayatkan oleh Abu Abdurrahman. Jadi memang kita tahu di kalangan orang-orang Arab, mereka akan menamakan dirinya itu dengan gelaran Abu, ya. Dan Abu-Abu ini bila disebut Abu dengan ummu itu disebut dalam bahasa Arab dengan nama kunyah. Kaf nun ya ta ha, ya. Kunyah Abu, ummu. Tetapi kalau yang tidak menggunakan Abu dan juga ummu dan biasanya kalau disebut dengan Abu ni dan juga ummu, dia akan mengambil anak yang sulung yang pertama sekali. Siapa nama anak yang sulung? Dalam hal ini anak yang sulung kepada Abdullah bin Mas'ud adalah Abdurrahman, disebut dengan nama Abu Abdurrahman. Ya, Abdurrahman adalah merupakan anak yang sulung. Jadi diambil. Itu memang kaedah orang-orang Arab cara menggunakan. Kita katakan siapa nama anak kita Muhammad, kita gelarlah kita sebagai Abu Muhammad, ya, ataupun Ummu Muhammad. Dia mengambil kepada gelaran anak yang sulung dan disadarkan kepada kita sebab dia adalah merupakan anak kepada kita. Itu digelar atau disebut dengan nama kunyah. Dan ada satu lagi gelaran dalam bahasa Arab disebut dengan nama laqab.
Laqab. Lam qaf ba. Laqabun. Jadi laqab ni apa? Gelaran juga. Dia tidak menggunakan nama Abu ataupun Ummu. Sebaliknya dia menggunakan gelaran yang tertentu. Contohnya Sayyidina Umar Al-Khattab, dia digelar dengan nama Al-Khattab, ya, Al-Khattab ataupun Al-Faruq, ya, Al-Faruq. Itu Al-Faruq tu yang memisahkan, gelaran memisahkan itu dinamakan sebagai laqab. Kenapa? Sebab dia tidak menggunakan Ummu ataupun Abu. Itu sedikit sebanyak. Kalau anak sulung perempuan tu Boleh. Contoh siapa yang sulung, katakan perempuan tu kita gunakan masalah. Baik. Kemudian Abdullah ibn Mas'ud bin Ghafil bin Habib Al-Hazali, beliau adalah di antara orang-orang yang mendahului memeluk agama Islam serta terhitung dari golongan pembesar sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau adalah orang yang amat berani membaca Al-Quran di Mekah secara berterang-terangan hingga kerananya dia pernah disiksa. Di antara sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang membaca Al-Quran secara terang-terangan di hadapan golongan kafir Quraisy. Dan kita tahu ketika itu golongan kafir Quraisy di antara manusia yang paling membenci untuk mendengar akan ayat-ayat suci Al-Quran. La illam tantahu lanarjumannakum wa la yamassannakum minna adzabun alim. Kalau sekiranya kamu tak nak berhenti, la illam tantahu lanarjumannakum, kami akan merejam kamu, kami akan balik kamu dengan batu dan sebagainya. Wa la yamassannakum, dan akan merasa kepada kamu, kamu semua akan merasai akan azab, yang penderitaan yang begitu pedih daripada kami. Perangai orang Arab yang ketika itu tidak mahu untuk mendengar akan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, dan itulah yang berlaku semenjak dahulu sehinggalah sampai kepada hari ini masih lagi ada di kalangan manusia yang cuba untuk menutup untuk mendengar setiap peringatan-peringatan yang datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kalau kita tengok bila ada sekatan pengisian ceramah agama ini perkara biasa. Ya, bukan hanya sekadar yang ada sekatan yang sudah ada semenjak zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan sebelum daripada itu. Kisah Antakiyah dalam ayat Yasin yang kita baca itu kan, penduduk Antakiyah yang ketika itu memburu ataupun memenjarakan 3 orang daripada wakil Nabi Isa alaihi salam yang ketika itu menyampaikan dakwah, ditambah dengan Habibun Najjar yang datang ketika itu juga. Jadi kelompok yang ketiga, yang keempat datang, dia kata apa? Kata Habibun Najjar, ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Nah, pada saat ketika itu dia kata, ikutlah kamu kepada orang yang tak pernah sedikit pun minta gaji, minta uang daripada kamu. Dia hanya sampaikan dakwah dan seruan saja, tak ada apa-apa. Tapi kenapa kamu penjarakan mereka dan kamu ingin bunuh mereka? Sehingga akhirnya Habibun Najjar ketika itu, bila begitu sahaja akhirnya Habibun Najjar, ramai-ramai mereka semua memijak perut Habibun Najjar, yang riwayat ketika itu seluruh isi dalam perutnya itu terburai keluar melalui duburnya, ya, mati ketika itu. Dan pada saat tersebut dia kata apa? Ya laita qaumi ya'lamun bima ghafara li, sambung, bima ghafara li, belum habis lagi, bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Subhanallah, sampai pada tahap ketika dia dah syahid tu, apa kata? Ya laita qaumi ya'lamun, alangkah baiknya kalau sekiranya kaum aku dia tahu ketika aku terbunuh ni apa yang berlaku kepada aku. Sampai tahap itu dia sayang kepada kaumnya, masih lagi mengharapkan kaumnya beriman, padahal dah syahid dah. Tapi apa yang dikatakan? Ya Allah, alangkah baiknya kalau sekiranya kaum aku tahu apa yang berlaku kepada aku sekarang ini. Ya, bima ghafara li, itu jawapannya. Dengan sebab tersebut Allah telah mengampunkan untuk aku. Yang pertama, aku meninggal terus tak ada tempat untuk aku disiksa. Terus Allah mengampunkan segala dosa-dosa yang aku lakukan. Wa ja'alani minal mukramin, dan yang kedua, Allah telah menjadikan aku di kalangan orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masuk-masuk saja dah dimuliakan. Yang kita ni, kalau kita meninggal belum tentu lagi kita nak terlepas daripada azab ni pun belum tentu lagi. Kerana itu kita kena selalu mohon doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab banyak mana pun doa yang kita lakukan, nanti dalam hadis ini diceritakan, banyak mana pun doa, perbuatan, amalan-amalan baik, amal salih dan doa yang kita mohon pada Allah, rasa-rasa macam dah banyak dah.
nak banding dengan jiran sebelah kita ni tak pernah pergi masjid. Yang kita ni dah rajin pergi masjid, alhamdulillah. Baca Al-Quran, alhamdulillah. Dengar pengisian, alhamdulillah. Apa lagi? Segalanya semua dah ada bersama dengan kita, tapi belum lagi menentukan kita ni layak untuk masuk dalam syurga. La yadkhulul jannata ahadun bi'amali. Tidak ada seorang pun di kalangan kamu itu masuk dalam syurga dengan sebab amalannya. Rasulullah menyebutkan demikian. Sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Wala anta ya Rasulullah? Apakah termasuk kamu wahai Rasulullah?" Rasulullah kata, "Na'am, ya termasuk aku. Illa an yataghammadani Allahu bi rahmatihi." Melainkan Allah telah mencurahkan dan menutup ke atas aku ini rahmat daripada Allah, kasih sayang daripada Allah. Kita lakukan amalan ini sebab kita nak dapat rahmat daripada Allah. Jadi maknanya amalan bukan amalan yang merupakan kita masuk syurga ini bukan kerana amalan. Tapi nak masuk dalam syurga sebabnya adalah hasil daripada amalan kita. Itu kena betul. Nak masuk syurga kita kena beramal. Tapi amal itu bukan penentu untuk kita masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa kita nak beramal? Kita nak beramal sebab kita nak dapat kasih sayang dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Di samping itu, Abdullah bin Mas'ud adalah khadam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang setia. Baik. Abdullah bin Mas'ud adalah merupakan khadam. Khadamnya apa? Khadam-khadam yang tidak habis. Ini sebenarnya daripada kalimah khadimun. Khadimun ni apa? Orang yang berkhidmat. Orang yang berkhidmat dalam bahasa Arab khadimun. Dia bahasa Arab ni dia ada pecahan-pecahan. Isim-isim yang mushtaq. Artinya ada pecahan. Sebab kalau kita nak mempelbagaikan perkataan dalam bahasa Arab, sebaiknya kita menghafal fi'il madhinya. Hafal segala perbuatan-perbuatan fi'il yang telah berlaku past tense. So, kita hafal. Daripada situ kita dapat mampu untuk membentuk kalimah-kalimah yang banyak. Contoh, daripada kalimah daraba, dia telah memukul. Kita nak jadikan dia sebagai orang yang memukul. Ambil daripada kalimah itu, ataupun pemukul, ambil daripada kalimah itu, kita imbangkan dengan formula yang ada dalam bahasa Arab. Kalau fi'il yang menggunakan kalimah daraba, maka nak jadikan dia pelaku perbuatan itu, dia akan menggunakan formula fa'ilun. Jadi daraba dia menggunakan formula fa'ala. Maka kalau fa'ilun jadi daribun, itu orang yang memukul. Kita nak jadikan dia benda yang dipukul, maka kita akan menggunakan formula maf'ulun ay madrubun. Sama juga dengan khadam tadi. Khadamtu, ya, saya telah berkhidmat. Ya, khadama ni dia telah berkhidmat. Jadi kalau kita nak jadikan dia orang yang berkhidmat, gunakan wazan fa'ilun khadimun. Kita kata hadam-hadam sebenarnya dari kalimah khadimun. Kemudian yang diberikan khidmat, makhdum, ya, makhdum. Abidun, abid daripada abada. Abidun, penyembah, orang yang menyembah. Ana abidillah, saya menyembah Allah. Kalau disembah, dia menggunakan wazan maf'ulun ay ma'budun, ya, ma'budun yang disembah. Ini kaedah. Banyak lagi lah perkataan-perkataan dan sebagainya. Itu kaedah kalau kita nak mempelbagaikan bahasa Arab. Sebenarnya bahasa Arab ni mudahnya. Yang susahnya kita sebab tak faham. Istilahnya sebab tak faham. Kalau faham tu insyaAllah. Tapi boleh sebenarnya kita usahakan. Pertama, niat kena betul. Yang kedua, dia kena ada kesungguhan. Sebab biasanya kalau orang nak mempelajari bahasa Arab, memang kadang-kadang perasaan boring tu ada mula-mula masuk dalam pening kepala dan Ustaz. Dia bila masuk dah mula niatnya dah pening kepala, dah tu memang tak jadi lah. Lepas tu dia tak masuk. InsyaAllah walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang bersungguh-sungguh pada kami itu akan diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Abdullah bin Mas'ud ini dia tidak pernah meninggalkan semenjak dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat beliau adalah merupakan orang yang keenam masuk Islam. Daripada kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sadisu sittatin, ya, yang keenam masuk Islam. Dan beliau bersama dengan Rasulullah bermula daripada peperangan Badar sehinggalah segala bentuk peperangan yang dihadiri oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Mas'ud turut serta dalam perangan tersebut. Baik. Kemudian
Apa lagi? Hadami Rasulullah yang setia kemana sahaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi, beliau tidak ketinggalan, turut serta, turut sama. Tuan dah baca dalam surah Al-Jin. Surah Jin. Ya. Jadi dalam surah Al-Jin tersebut tu dikisahkan tentang dalam riwayat pada permulaan ayat itu ada dibicarakan bagaimana orang yang terus Abdullah bin Mas'ud adalah di antara sahabat yang turut serta bersama dengan Rasulullah yang ketika itu Rasulullah nak pergi ke perkampungan jin. Ya. Rasulullah nak pergi ke perkampungan jin bila ada jemputan daripada jin. Kita ada dapat jemputan daripada jin. Jin Samsudin, Sufyan jin. Ya. Tapi jin yang betul tak ada. Rasulullah dapat jemputan daripada jin. Dan ketika itu Rasulullah ajak Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Sehinggalah ketika itu di waktu malam Rasulullah bergerak bersama dengan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu sampai di perbatasan kawasan tersebut. Rasulullah buat garisan. Kata Abdullah bin Mas'ud, kamu cukup sekadar ni, jangan kamu ikut aku selepas daripada ni. Jadi jangan sampai melangkah tu, sebab bila Abdullah bin Mas'ud melangkah dia tak akan keluar balik. Ya, ketika itu ditakuti dia tak akan dapat balik. Dia akan dapat balik. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia kemungkinan Allah kita jumpa dia orang tak ada di mana ni. Ya, dah berapa bulan cari tak jumpa, kemungkinan dia berada di alam. Istilah kita sebut dengan nama alam bunian. Semua tu jin belaka. Ya. Sebab orang Melayu ni memang dia cukup seni. Bila sebut dengan nama hantu tu pelbagai hantu ada. Hantu kom-kom, hantu galah, hantu raya, hantu apa? Macam-macam lah. Hantu maklimah ya. Jadi macam-macam hantu semuanya ada. Jadi akhirnya mereka duduk dengan hantu. Orang Arab dia tak ada hantu, dia ada jin ya. Semua tu dinamakan sebagai jin. Termasuklah bunian. Bunian pun benda yang kita tidak lihat adalah jin, daripada kalangan jin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di waktu malam tersebut pergi, dan ada ketika itu Abdullah bin Mas'ud mula bimbang. Setelah ditunggu dan dinanti waktu itu Rasulullah tak muncul-muncul. Sehinggalah sampai di waktu subuh, wajah Abdullah bin Mas'ud mula dalam keadaan orang mula takut dan risau. Ketika itu tiba-tiba Rasulullah datang. Sebab tanya, kenapa kamu begini keadaannya? Saya cukup risau bila saya menanti-nanti kehadiranmu, kamu tak datang-datang balik kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ditakuti akan ada sesuatu yang berlaku kepada Rasulullah. Rupanya Rasulullah pergi sampaikan dakwah di kalangan di perkampungan jin. Baiknya, beliau tidak pernah berenggang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sama ada di rumah maupun di perjalanan. Dan beliau terkenal dengan kalangan sahabat sebagai seorang penyimpan rahsia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ada beberapa orang sahabat yang banyak menyimpan rahsia Rasulullah, tapi sahabat yang paling banyak menyimpan rahsia siapa dia? Hudzaifah Al-Yamani. Hudzaifah Al-Yamani dia adalah merupakan seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang banyak menyimpan rahsia-rahsia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu ada beberapa hadis-hadis yang tidak sampai kepada kita memang dirahsiakan. Dan kalau tuan-tuan dan puan-puan sekalian perasan, kita baca dalam kitab contohnya At-Tazkirah dan sebagainya, maka kita akan dapati di kalangan para sahabat ada di kalangan mereka yang mendengar hadis-hadis. Dan apabila hadis tersebut dia tidak memberikan kepada kaitan masalah hukum, mereka tidak akan menyebutkan hadis tersebut. Pernah satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan maklumat tentang kaitan apa yang akan berlaku nanti, tanda-tanda akan berlaku hari kiamat. Kursus sebanyak 2 hari, daripada pagi sampai petang, esok sambung lagi. Kita kalau pagi sampai petang tu bermasalah. Itu sebabnya sekarang ni kalau buat kursus ni sampai zuhur dah ya, sambung separuh akan datang. Rasulullah buat daripada subuh, lepas selesai solat subuh sambung naik mimbar, selesai subuh Rasulullah naik mimbar sambung sampai zuhur. Zuhur tunaikan zuhur, habis selesai zuhur naik mimbar sambung sampai ke asar. Sampai ke asar, kemudian selesai asar, naik lagi ke mimbar, Rasulullah cerita lagi tentang tanda-tanda hari kiamat sampai kepada waktu maghrib, selesai. Okey, kita sambung esok hari. Dan keesokan hari Rasulullah sambung. Begitu yang dilakukan oleh Rasulullah. Sehingga kan Hudzaifah Al-Yamani ketika meriwayatkan hadis tersebut, dia kata, aku melihat ada di kalangan para sahabat yatanasa, ada di kalangan mereka yang buat-buat lupa. Maknanya perkara-perkara tersebut mereka tidak akan mengambil berat, sebab dia tidak ada kaitan dengan hukum. Jadi memang ada beberapa hadis-hadis Rasulullah yang mereka tidak sampaikan disebabkan kemungkinan, ada kemungkinan yang tertentu, Allahu a'lam.
Tapi itu disebut di antara sirah ataupun sejarah yang mencatatkan tentang periwayatan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, beliau adalah seorang yang kurus badannya, hitam warnanya, yang lagi pendek. Pendeknya bagaimana? Ada riwayat di dalamnya, sebenarnya adalah catatan dan riwayat tentang Abdullah bin Mas'ud. Saya ambil daripada catatan Dr. As-Sirjani, salah seorang doktor yang banyak mengarang tentang sejarah. Beliau banyak mencatatkan tentang sejarah-sejarah para sahabat, sejarah-sejarah yang berlaku di kalangan at-tabi'in, ulama-ulama salafus salih. Jadi dinyatakan, lihat di sini ya, wa Abdullah, nama sebenarnya adalah Abdullah bin Mas'ud bin Ghafil bin Habib. Abu Abdul Rahman Al-Huzali Al-Makki Al-Muhajiri Al-Badri, Halifu Bani Zahra. Kini di antara gelaran-gelaran beliau, namanya adalah itu Abu Abdul Rahman Al-Huzali. Al-Makki itu merujuk asalnya adalah Mekah, Muhajiri yang berhijrah ya, bersama dengan para sahabat-sahabat yang lain. Al-Badri, Al-Badri ini artinya turut serta dalam peperangan Badar. Halif Bani Zahra, ini di antara mereka yang membuat ikatan janji dengan Bani Zahra. Baik. Dari sudut ketinggiannya, baik, dari sudut ketinggiannya ya, beliau qasiran jiddan, terlalu pendek. Bila sebut jiddan ni masalahnya pendek ya. Jiddan ni artinya bersangatan. Jai jiddan, itu cemerlang. Kalau atas lagi mumtaz. Baik. Kemudian tuluhu nahwa dhira, ketinggiannya itu adalah sekitar 1 hasta. Masyaallah. 1 hasta tinggi mana? Ada yang di 1 hasta. Maknanya dia rendah. Nahwa dhira. Ya. Ya. 4 meter. Jadi maknanya memang terlalu rendah, sehingga kan kita tengok dalam sejarah baik, sehingga kan kita tengok dalam sejarah ketika Abdullah bin Mas'ud memanjat pokok kurma ketika itu, sahabat-sahabat semua ketawa kan, ada dalam sejarah. Boleh tengok ketawa. Lantas ketika itu Rasulullah kata, "Ni semua tengok ketawa, kamu tidak tahu, jangan disangka pendek ini dia tidak memberikan apa-apa manfaat, tapi betisnya sahaja itu yang dikata sapu itu kalaulah ditimbang dengan Jabal Uhud, betisnya itu lebih berat daripada Jabal Uhud." Allah. Mungkin Uhud kita nak angkat tak boleh, tapi beratnya itulah dia berat Abdullah bin Mas'ud, bahkan lebih berat, asqalu min Jabal Uhud, ya, lebih berat berbanding dengan Jabal Uhud. Hafiful lahmi, khafif ni ringan, daging, maknanya dagingnya tak banyak. Ya, kita ni masya-Allah pagi ni dagingan, makan ni dagingnya banyak campur dengan lemak. Ya. Abdullah bin Mas'ud dagingnya tipis, maksud dagingnya ringan. Maknanya tak banyak daging lah tu. Daqiqur rijlain, kecilnya akan 2 kakinya kecil. Yuqalu, dikatakan, inna Abdullah bin Mas'ud sadisu man aslam, sesungguhnya Abdullah bin Mas'ud itu adalah orang yang ke-6 yang telah memeluk ajaran Islam. Wa qad hajarat hijratain, dia telah berhijrah sebanyak 2 kali hijrah. Di mana? Dia turut serta bersama dengan Ja'far ibn Abi Talib ketika pergi ke bumi Habasyah, dan beliau juga terlibat untuk pergi ke bumi Madinatul Munawwarah. Wa syahida Badran wa Uhudan, dan dia sama-sama turut terlibat menyaksikan peperangan Badar, peperangan Uhud, Khandaq, peperangan Khandaq, Bai'atul Ridwan, perjanjian di Ridwan, yang sebelum berlakunya perjanjian. Jadi apa selepas Bai'atul Ridwan? Ya. Perjanjian Hudaybiyah. Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah yang ketika itu bila mendengar waktu itu kan Rasulullah nak masuk ke bumi Makkahul Mukarramah untuk menunaikan umrah.
Jadi pada saat ketika itu golongan kafir tak bersetuju, dan akhirnya Rasulullah menghantar salah seorang daripada wakil Rasulullah yang bernama Sayyidina Uthman ibn Affan. Tiba-tiba bila Sayyidina Uthman sampai di sana, Sayyidina Uthman ditawan, ditangkap, dan diberitahu bahawa Sayyidina Uthman telah pun dibunuh. Sayyidina Uthman telah pun dibunuh. Dia tujuannya apa? Supaya orang kafir tadi nak menakutkan orang Islam supaya pada jangan datang ke bumi Mekah. Dan ketika itu Rasulullah SAW telah mengadakan perjanjian, dan perjanjian itu dinamakan sebagai Bai'ah Ardwan. Masing-masing membuat janji untuk mempertahankan Sayyidina Uthman ibn Affan. Bila begitu keadaannya, sesudah daripada itu golongan kafir Quraisy mendapat berita hal tersebut, mereka akan menyerang bumi Makkah, dan akhirnya mereka tak terasa takut gerun dengan hal tersebut. Akhirnya mereka menghantar wakil, ya. Hantar wakil ketika itu. Bila dihantar wakil, waktu itulah mulanya perjanjian Hudaybiyah, ya. Bermula perjanjian Hudaybiyah macam-macam, dan bermula episod yang baru terhadap kehidupan umat Nabi Muhammad SAW. Sehingga akhirnya dibenarkan kalau nak pergi tahun depan. Tahun ni tak boleh, tak dibenarkan untuk datang. Baik, wasairul masyahidi syahida badran wasairul masyahidi ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan bagi peristiwa-peristiwa yang disaksikan bersama dengan Rasulullah, wa huwa allazi ajhaza ala Abi Jahlin. Dia pernah bekerja menyiapkan persiapan untuk Abi Jahal. Wa ummuhu hiya Ummu Abdin, ibunya bernama Ummu Abdin bintu Abdi Wuddin bin Suwaid bin Bani Zahrah. Jadi ibunya namanya Ummu Abdin ini, dia daripada kalangan Bani Zahrah. Baik, kisah Islamnya bagaimana? Ini agak menarik. Saya tidak pasti di sini ada diceritakan, nanti kita akan lihat juga. Baik, saya nak mengambil sedikit kisah Islam beliau. Sababu islamihi annahu marra 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yar'a ghanaman bi Makkah di Aqabah bin Abi Mu'aid, fa akhadha an-nabiyyu minha syatan ha'ilan wa halabaha fa aslama wa hasuna islam. Baik, sebab pengislamannya kerana sesungguhnya waktu itu Rasulullah lalu di hadapannya, dan kebetulan waktu itu dia sedang yar'a ghanaman, dia sedang mengembala kambing. Jadi kehidupan mengembala kambing di kalangan orang-orang kafir Quraisy ketika itu adalah perkara amalan biasa, ya. Perkara amalan biasa. Kambing itu adalah merupakan binatang ternakan yang biasa berada di Mekah. Kambing siapa? Kambing milik Aqabah ibn Abi Mu'aid. Aqabah ni di kalangan kafir Quraisy yang membenci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan Aqabah, Uqbah bin Abi Mu'aid. Lantas ketika itu Nabi mengambil seekor daripadanya, kambing tersebut, ya. Ha'ilan ni kambing yang berada dalam keadaan bunting ketika itu. Rasulullah tengok, tapi dalam satu riwayat yang lain Abdullah bin Mas'ud kata, ana mu'tamin, saya diberikan amanah. Saya diberikan amanah untuk menjaga kambing ini, wahai, tak kenal. Itu dipanggillah wahai saudara dan sebagainya. Lantas ketika itu Rasulullah tengok kambing tersebut, dan kemudian Rasulullah kata, kamu ada tak tongkat? Atas ketika itu dibawalah tongkat. Biasa kalau kembali kambing, siapa-siapa yang jaga kambing dibawa tongkat kan, untuk arahkan. Ya, sebab kita tak pernah jaga kambing, tak tahu. Waktu itu diminta tongkat dan diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah ketika itu mengambil tongkat tadi dan dikesatkan pada susu ataupun pada susu yang ada pada kambing tadi itu. Dikesat itu, dan akhirnya tiba-tiba susunya berkembang ataupun banyak susu tersebut. Rasulullah ambil kambing tersebut dan Rasulullah perah susu tersebut sehingga menyebabkan susu tersebut banyak. Halabaha ni maksudnya, dan Rasulullah memerah akan susu tersebut. Jadi sesudah selesai Rasulullah perah tadi, air susu tersebut diambil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian susuan tadi dalam perut tadi mengecil dan hilang semula seperti mana biasa. Dia menjadi asal. Dan bila melihat keadaan tersebutlah Abdullah bin Mas'ud rasa heran, dan akhirnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu memeluk ajaran Islam dan beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, fa aslama wa hasuna islam, lantas ia memeluk ajaran Islam dan elok akan Islamnya. Asarul Rasul fi tarbiyati Abdullah bin Mas'ud, kesan Rasulullah terhadap pentarbiyahan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Baik. Kita ambillah sedikit daripada apa yang disebut. Contohnya kita ambil Wa'an Abi Atiyah, saya ambil yang tengah.
Qala dakhaltu ana wa Masruqun ala Aisyah radhiyallahu anha faqulna ya ummal mu'minin rajulani min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam ahaduhuma yu'ajjilu al-iftar wa yu'ajjilu as-salah wal akharu yu'akhiru al-iftar wa yu'akhiru as-salah qalat ayyuhuma yu'ajjilu al-iftar wa yu'ajjilu as-salah qulna Abdullah ibn Mas'ud qalat hakadha sana'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi di antara kelebihannya pernah disebutkan oleh Abi Atiyah, aku telah masuk. Abi Atiyah menyatakan aku telah masuk bersama dengan Masruq. Masruq ini bukan dicuri, ya. Masruq ini masuk nama orang lah. Bersama dengan Masruq ke atas Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, lantas kami berkata, wahai ummul mukminin, ada dua orang daripada sahabat Nabi. Seorang dia menyegerakan iftar, menyegerakan berbuka dan menyegerakan sembahyang. Dan seorang lagi melewatkan iftar, berbuka dan melewatkan salat. Lantas siapakah di antara keduanya yang suka untuk menyegerakan berbuka dan menyegerakan sembahyang? Sahabat tanya, siapa di kalangan sahabat yang paling cepat segera waktu masuknya? Tak ada waktu lain, waktu itu terus dipergunakan untuk menunaikan ibadah salat di hadapan Allah. Bila masuk sahaja waktu berbuka, tak ada lagi perkataan lain melainkan sesudah ketika itu dia terus berbuka. Lantas ketika itu Sayyidatina Aisyah pun menyatakan Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, itulah dia Abdullah ibn Mas'ud. Kata Aisyah radhiyallahu anha, hakadha sana'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitulah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, mauqif Abdullah, mawaqif, beberapa pendirian Abdullah bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Daripada Amru ibn Murrah, daripada Ibrahim telah berkata, qala an-nabiy li Abdullah ibn Mas'ud, telah berkata Nabi kepada Abdullah ibn Mas'ud, iqra' alayya, bacakanlah ke atasku. Qala aqra'u alayka wa alayka anzil. Aku nak baca ke atas engkau Al-Quran, sedangkan ke atas kamulah wahai Rasulullah Al-Quran itu diturunkan. Jadi terasa sahabat Nabi tadi tidak layak untuk membaca Al-Quran di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala inni uhibbu an asma'ahu min ghairi. Kemudian disambung lagi oleh Abdullah bin Mas'ud, sesungguhnya aku lebih suka untuk aku memperdengarkannya, ya, aku mendengarkannya selain daripada min ghairi. Baik, kata Abdullah bin Mas'ud, aku lebih suka untuk aku dengar akan bacaan tersebut daripada selain itu. Maknanya Abdullah bin Mas'ud ketika itu menolak, cuba untuk mendapatkan orang lain. Qala faqara'a alaihi min awwal surah. Kemudian diteruskan lagi, ia berkata, lantas ketika itu diminta oleh Rasulullah, lantas Abdullah bin Mas'ud membacalah daripada awal surah An-Nisa sehinggalah sampai kepada ayat 41 dalam surah An-Nisa. فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا فَبَكَى. Lantas Rasulullah menangis. Dan daripada dalil ayat inilah yang hadis inilah yang menyatakan Abdullah bin Mas'ud bila membaca Al-Quran memang terasa getaran ketika membaca Al-Quran. Jadi antara orang suaranya yang paling mengalun ataupun suara yang paling menyebabkan hati terasa ketika membaca Al-Quran itu adalah merupakan Abdullah bin Mas'ud. Selain daripada Abu Musa al-Ash'ari, antaranya adalah merupakan Abdullah bin Mas'ud. Rasulullah menitiskan air mata ketika Abdullah bin Mas'ud sampai kepada ayat 41. Kenapa? Sebab ketika itu Rasulullah terbayang bahawa Rasulullah sedang berada di hadapan Allah dan melihat seluruh umatnya sedang berada di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan disebut dalam ayat tersebut wajibna bika ala haula, dan kami datangkan kamu wahai Rasulullah ke atas mereka sebagai saksi-saksi. Rasulullah kenal kita nanti, walaupun kita tak jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat sebagaimana catatan daripada Imam Al-Qurtubi, di mana setiap daripada kita ini Rasulullah tahu kenal. Ni si fulan, ni Haji Yusuf kan? Nama Haji Yusuf. Cik ni Haji Yusuf yang sekian duduk dekat stesen 11, sekian anak berapa dan sebagainya. Dia tahu, dia kenal apa amalan-amalan kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahu. Ini dalam syarah ataupun penjelasan yang diutarakan oleh para ulama tafsir ketika mentafsirkan ayat wajibna bika ala haula'i syahida. Sehingga ada dalam satu riwayat yang lain ketika itu Rasulullah kata hasbaka ya Abdullah, wahai Abdullah, cukuplah, jangan sambung lagi ayat tersebut, cukuplah sekadar itu. Baik.
Ini di antara beberapa cerita-cerita yang ada pada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Baik, dan banyak lagi lah kedudukan ini. InsyaAllah nanti kalau katakan kita dapat melihat. Baik, ada satu di antaranya yang saya sebutkan tadi. Makanan kedudukan Abdullah bin Mas'ud. Satu ketika Rasulullah sebut, amara Nabi sallallahu alaihi wasallam Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Nabi telah memerintahkan Abdullah bin Mas'ud. Fasa'ida ala syajaratin. Atas ketika itu Abdullah bin Mas'ud memanjat ke atas sebatang pokok. Amarahu an ya'tiyahu minha bisyai'in. Rasulullah memerintahkan agar diambil buah atau sesuatu yang ada daripada pokok tersebut. Fanazara ashabahu ila saqi Abdullah bin Mas'ud. Lantas sahabat-sahabatnya telah melihat kepada betis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu hina sa'ida syajarah, ketika dia menaiki ataupun memanjat pokok tersebut. Fadhahiku min humushati saqaihi. Lantas mereka ketawa daripada kecilnya akan kedua-dua betis Abdullah bin Mas'ud. Lantas kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma tadhakun?" Kenapa, apa yang menyebabkan kamu semua ketawa? La rijlu Abdillahi asqalu fil mizan yaumal qiyamah min Uhudin. Kaki Abdullah bin Mas'ud ini lebih berat di dalam timbangan pada hari kiamat berbanding dengan bukit Uhud. Ya, berbanding dengan bukit Uhud. Jadi inilah dia di antara kelebihan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Baik, teruskan. Satu, pada ayat ataupun pada muka surat 127, beliau adalah seorang yang kurus badannya, hitamnya lagi pendek, tetapi ini tidaklah menjadi kurang dan hina pribadinya, kerana beliau adalah lautan ilmu dan karung yang penuh tepu dengan pengetahuan. Demikian menurut pengakuan Sayyidina Umar sendiri kepada beliau. Para sahabat semua bersetuju. Bila dengar hadis itu datangnya daripada Abdullah bin Mas'ud, mereka tidak akan menolak hadis-hadis tersebut, sebab mereka tahu bahawa Abdullah bin Mas'ud ini adalah merupakan seorang sahabat yang begitu rapat berdamping dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada suatu hari pernah para sahabat tertawa. Syafaqullah. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam tertawa melihat kedua belah kakinya yang kurus. Rasulullah pada saat itu juga berkata bahawa kaki Abdullah dalam timbangan lebih berat daripada bukit Uhud. Sebab itu tidak usahlah diketawakan kerana kurus kedua belah kakinya, kerana yang menjadi ukuran adalah amal dan bukan kedua belah kakinya. Jadi maknanya janganlah kita berasa hina dalam keadaan badan kita besar, orang mengejek kita. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala, kita berada dalam keadaan cacat, kadang-kadang ditertawakan. Yang menjadikan cacat itu adalah Allah, yang menjadikan kita ini gemuk adalah Allah, yang menjadikan kita sekian-sekian keadaan itu datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah kata Allah tidak melihat kepada suwarikum, gambaran rupa bentuk kita, dan Rasulullah, Allah tidak melihat akan jasad kita ini, anggota badan kita, tapi yang Allah tengok dan nilai kita apa dia? A'malikum, amalan-amalan kita, dan juga qulubikum, hati-hati yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan dan campakkan dalam kehidupan kita itu sendiri. Perkara nilaiannya baik. Kemudian Abdullah pernah menjadi pengurus Baitul Mal di Kufah setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, dan beliau banyak meriwayatkan hadis. Menurut riwayat ada sebanyak 848. Ini cantik dia buat nombor plat kereta supaya kita ingat 848. Kenapa buat 848? Sebab dia adalah hadis yang dihimpun dan diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Jadi ada makna lah. Kadang-kadang setengah orang dia buat begitu. Kenapa? Ada yang mengambil ayat nombor 73, yes, 173 dalam surah berkaitan dengan bab puasa, ambil nombor tersebut. Kenapa? Ada nombor ni dia mengandungi cerita dengan bab puasa. Kita sebab kadang-kadang tak tahu kenapa ambil nombor tersebut, 1, 2 dan sebagainya. Tapi istilah itu nombor-nombor ni adalah kadang-kadang dia memberikan ada makna. Antaranya nombor 848. Ini boleh ingat selalu. Abdullah bin Mas'ud 848. Esok saya tanya balik, jangan lupa. 848 hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, yang disebut dalam kitab Bukhari dan juga Muslim. Nilaiannya, hadis ini mempunyai arti yang sangat besar kepada umat Islam yang percaya kepada kekuasaan Allah menciptakan manusia dan makhluk yang lain.
Pada hadis ini ditegaskan asal permulaan kejadian dan cara terbentuknya, amal yang dilakukannya dalam masa hidupnya dan akhir hidupnya, dan tempat yang akan didiami kelak setelah mati. Baik. Seterusnya, perkara asal kejadian manusia dan kesudahan amalannya. Perkara asal kejadian manusia dan kesudahan amalnya. Ciptaan manusia dengan beransur-ansur. Pertama, ciptaan manusia dengan beransur-ansur. Pada hadis tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan asal permulaan manusia dan ketentuan dirinya sebelum lahirnya, supaya manusia mengerti asal dirinya yang dicipta dari tanah atau dari air mani yang berasal daripada tanah. Kemudian setelah hidup dalam jangka waktu yang tertentu, sampailah ajalnya dan dia menjadi mayat bangkai yang dikebumikan dalam tanah. Menurut hadis tersebut, manusia diciptakan daripada air mani dengan cara beransur-ansur yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu sesungguhnya dikumpulkan kejadian salah seorang kamu dalam perut ibunya selama 40 hari berupa air mani. Jadi pada saat ketika manusia diciptakan itu, pertembungan di antara air mani seorang suami dan juga isteri ketika itu dalam membentuk manusia bermula. Dalam tempoh 40 hari itu adalah waktu untuk pembentukan air mani tersebut di dalam perut ibu. Baik, cuba kita perhatikan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah menyatakan fi batni ummi. Kerana itu dalam kita nak memahami hadis, dalam kita nak memahami akan perkataan-perkataan di dalam Al-Quran Al-Karim, dia bukan macam kita faham tengok terjemahan, dia berada dalam perut ibu. Maknanya air mani tersebut bukan berada dalam perut, tapi dia berada di kawasan rahim seorang ibu. Kan, dia berada pada rahim seorang ibu. Disebut dalam hadis ini dalam bentuk yang umum. Kerana itu ada beberapa kaedah dalam kita memahami perkataan-perkataan, sama ada daripada hadis maupun ayat suci Al-Quran. Antaranya para ulama sebut itlaqul makna disebut dalam bentuk yang mutlak, perkataan, ya. Tetapi yang dikehendaki itu adalah juz'i wa iradatul juz'. Yang dikehendaki itu hanyalah satu juzuk sahaja, bukan keseluruhan. Ada yang disebut dengan itlaq itlaqul juz'i wa iradatul kull. Disebut perkataan itu juzuk, tapi yang dimaksudkan adalah keseluruhan. Nah, ini kita kena faham tak bab tersebut, sebab ada di antara pendapat ahli ilmu yang sekarang ini bila sebut sahaja dalam Al-Quran kata begitu, itu sahaja. Contohnya apa? Contohnya yang disebut dalam Al-Quran berkaitan dengan babi. Yang disebut apa? Lahmu khinzir. Allah tak sebut yang diharamkan itu adalah babi, kan? Allah sebut dalam Al-Quran tak sebut babi, tapi Allah sebut apa? Walahmu khinzir, iaitulah daging babi. Jadi yang haramnya apa? Daging babi. Kulit babi boleh, tulang babi boleh. Sebab memahami dari secara zahir. Sedangkan ulama menyatakan begitu. Dia kata di itlaqul juz'i, yang disebut tu juzuk, tapi yang dimaksudkan itu adalah keseluruhan. Contoh dalam bab wajah. Yang kita tunduk ni, wajah kita ni, wajah Allah. Bukan kita menyembah wajah Allah, tidak. Kenapa digunakan wajah? Juzuk, tapi maksudnya keseluruhan ubudiyah ni kita tumpukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaedah-kaedah inilah yang perlu dipahami sebelum kita memahami akan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu bila kita silap faham dalam memahami kaedah seumpama ini tidak ada dalam penggunaan semasa kita nak mengambil ilmu tersebut, akhirnya kita tersilap dalam mentafsirkan ataupun mendetailkan makna pada setiap ayat-ayat ataupun hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Termasuklah dalam hal ini sebenarnya menjadi perbahasan. Nanti kita akan tengok mani yang ketika itu terbentuk dalam tempoh 40 hari. Ya. Daripada air mani itu yang membentuk bermula dengan nutfah. Kemudian daripada situ 40 hari membentuk alaqah. Mana alaqah? Kan disebut yang pertama sekali disebut dengan nutfah, kemudian alaqah, ketulan darah, dan kemudian bertukar menjadi mudghah, iaitu ketulan daging. Ya, dia akan tergantung. Alaqah ni kenapa disebut dengan alaqah? Subhanallah. Dulu tidak ada doktor. Zaman dahulu tidak ada tidak ada doktor, tidak ada pakar yang mengkaji. Allah dah sebut dalam Al-Quran, dalam hadis Rasulullah dengan alat. Kenapa? Alat ni maksudnya tergantung.
Dan darah itu kan tergantung pada dinding rahim ibu. Allahu Akbar. Allah sebut dah, tak ada doktor yang dapat mensahihkan akan pandangan tersebut. Baru zaman sekarang kita kata, oh bentuk sebelum terjadinya manusia itu dia tergantung pada dinding rahim. Kerana itu kalimah yang dipergunakan oleh Allah itu dengan kalimah alaqah. Nak membuktikan i'jaz Al-Quran. Mukjizat akan Al-Quran Al-Karim bukan ciptaan manusia, tapi datangnya daripada Allah. Sekarang baru kita dapat melihat. Dan tidak mustahil pada akan datang lagi benda-benda yang baru itu akan wujud, dapat diperhatikan melalui kajian terhadap Al-Quran Al-Karim. Ya, peristiwa Big Bang dan sebagainya itu sudah disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran Al-Karim. Baik, alaqah, dan kemudian dia bertukar menjadi mudghah. Mudghah ni asal maksudnya kunyah. Saya tak tahu kenapa. Ya, mudghah ni asal maksudnya. Mudghah kita mengunyah sesuatu. Dan kemudian disebut dengan mudghah ini adalah ketulan darah. Ketulan darah yang ada pada daging, minta maaf, ketulan daging yang ada. Mungkin bentuk daging itu macam seakan-akan kunyahan kita. Kita mengunyah sesuatu bentuknya begitu agaknya, wallahu a'lam. Ya, tetapi itu disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma persoalan yang ditimbulkan oleh beberapa pendapat-pendapat para ulama, mereka juga berdasarkan kepada isu yang berkait dalam hal tersebut. Adakah yang dimaksudkan setiap satu kejadian itu adalah 40 hari? Dengan berdasarkan dalam hadis ini, kalau tuan-tuan dan puan-puan sekalian perhatikan, dalam ayat ini disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, summa yakun misla dzalik. Kalimah misla dzalik itu berapa kali diulang? Itu kalimah pada summa yakunu alaqatan misla dzalik, summa yakunu mudghatan misla dzalik. Kalimah misla dzalik itu kadang-kadang menjadi perbincangan juga di kalangan para ulama. Sebab sebagian para ulama dia kata, kalau kita ikut sebelum manusia itu menjadi anak tadi menjadi seorang manusia, dia terpaksa merentasi sebanyak 120 hari. 40 hari yang pertama dia menjadi air mani nutfah. 40 hari yang kedua dia membentuk darah. 40 hari yang ketiga dia membentuk akan daging. Sesudah daripada itu baru ditiupkan roh kepada manusia tadi. Bermakna berapa hari? 120 hari. 40 campur 40 campur 40 artinya ada 120 hari. Baik, itu pendapat yang pertama. Sementara ada dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Rasulullah sebut 42 hari keseluruhannya membentuk hal sedemikian rupa. Itu yang menjadi perbahasan di kalangan para ulama. Saya nak ambil ada suatu catatan, saya tak pasti sampai di sini saya ada mengambil pendapat dan pandangan yang diutarakan oleh para ulama. Ada beberapa perbincangan sebab dia ada kaitan dia ada kaitan dengan persoalan kajian yang dibuat pada masa kini. Yang doktor kata, doktor mengesahkan dia hanya berlaku dalam tempoh 6 minggu. Daripada bermulanya kejadian air mani itu, dalam tempoh 6 minggu dia akan terus terbentuk menjadi seorang ataupun roh itu sudah pun ditiup sesudah daripada 4 minggu 6 minggu tersebut. Bila dikira dengan 6 minggu itu lebih kurang dalam 42 hari, ya. Berbanding dengan 120 lebih kurang dalam berapa belas minggu? 16 minggu, 17, ya. Lebih kurang begitu bilangan. Wallahu a'lam. Tetapi kalau kita melihat dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada dua pendapat di kalangan para ulama, tapi kebanyakan jumhur ulama menyatakan dalam tempoh setiap satu marhalah, satu peringkat itu tempohnya adalah 40 hari. Jadi keseluruhannya adalah 120 hari. 120 hari. Baik. Imam An-Nawawi berkata bahawa yang dimaksudkan dengan dikumpulkan di sini ialah dikumpulkan air mani lelaki dan juga perempuan, lalu terjadilah anak, seperti dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, khuliqa min ma'in dafiq, dan telah dijadikan daripada air yang mencurah. Dafiq, ulama menyatakan bukan air yang mencurah, air yang madfu. Maksud dafiq itu air madfu pun, air yang dicurahkan. Sebab perbuatan yang dicurahkan itu adalah hasil daripada perbuatan ataupun apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan daripada kita. Ya, bukan daripada kita, tapi yang mencurahkan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi maknanya kita ni, maksud dafiq itu artinya yang dicurahkan. Dan mungkin pula maksud dikumpulkannya dari seluruh badan beralasan dengan pendapat yang mengatakan bahawa dalam peralihan masa pertama air mani itu menjalani seluruh
menjalani seluruh tubuh perempuan selama 40 hari, dan sesudah itu baru dikumpulkannya dan dijadikannya segumpal darah, segumpal darah. Demikianlah keadaannya selama 40 hari pula. Dan kemudian dalam peralihan masa kedua yang makin sehari-sehari semakin membesar, bertambah besar, akhirnya pada satu masa peralihan, pada masa peralihan masa yang ketiga, darah beransur-ansur besar menjadi seketul daging, iaitu daging besar yang dapat dikunyah-kunyah. Itulah jadi maksud daripada madghah ni, daging yang dikunyah. Madghah ni asal maksudnya mengunyah. Jadi kenapa dinamakan mudghah? Seakan-akan daging itu sesuai untuk kita kunyah. Kerana itu dinamakan sebagai mudghah, disebut dengan nama mudghah. Baik. Dan dalam peralihan masa yang ketiga, inilah seketul daging itu mendapat bentuk ciptaan seorang manusia menurut kehendak Tuhan, dengan dimulai melengkapkan panca indera, dijadikan padanya alat pendengaran, penglihatan, penciuman dan mulut, serta diadakan dalam rongga perut apa yang disebut perut besar dan perut kecil. Inilah yang dikatakan oleh Allah dalam firman-Nya, "Wallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha." Dialah yang telah membentuk kamu di dalam rahim menurut bagaimana yang Ia kehendaki. Doktor hanya boleh menjelaskan saja. Kadang-kadang doktor kata ni anak perempuan, siap dah kita dah menjadikan beli pakaian untuk anak perempuan. Tiba-tiba time waktu nak dilahirkan itu tengok anak lelaki. Itu boleh berlaku dalam hidup kita. Subhanallah. Kerana itu pernah saya nyatakan kepada tuan-tuan dan puan-puan, kan kisah yang berlaku kepada Imam Malik. Ingat lagi tak kisah Imam Malik yang bermimpi bertemu dengan malaikat? Ini kena tasmik balik ni sejarah. Kisah yang berlaku kepada Imam Malik. Imam Malik tidur dan kemudian Imam Malik bertemu dengan malaikat. Baru tiba-tiba ketika itu Imam Malik bertanya kepada malaikat, "Wahai malaikat, aku ni meninggal bila?" Kemudian malaikat tunjuk dengan 5 perkara. Ingat lagi? Waktu itu bila ditunjuk dengan 5 perkara, ketika itu Imam Malik pun tanya, "Wahai malaikat, aku masuk 5 perkara." Tak sempat nak ditanya ketika itu, terus Imam Malik terkejut daripada tidurnya. Bila bangkit daripada tidurnya, ketika itulah Imam Malik bertemu dengan sahabatnya, iaitulah Imam siapa? Tafsirul Ahlam. Lupa nama. Jadi dalam kitab Tafsirul Ahlam, pengarang kitab tersebut itulah sezaman dengan Imam Malik. Jadi pada saat ketika itu ditanya, lantas ketika itu Imam tersebut menyatakan, sesungguhnya Imam Malik, bahawa Allah telah pun berfirman dalam Al-Quran, sesungguhnya bagi Allah itu yang pertama hari kiamat, itu adalah hak milik Allah, Allah tahu. Kemudian apa yang dikandung oleh seseorang ibu dalam perutnya, apa dalam Al-Quran, inna indahu ilmu sa'ah, wala pertama ilmu sa'ah berkaitan dengan hari kiamat. Yang kedua, perkara yang ada dalam rahim seorang ibu, kita tidak tahu apakah yang akan dilahirkan. Kemudian berkaitan dengan hujan, kita juga tidak tahu dia turun atau tidak. Dan kemudian yang keempat berkaitan dengan maza taksibu ghada, apa yang akan kita usahakan esok, kita tidak tahu apa yang akan kita dapat esok. Dan kemudian yang kelima, wa ma tadri bi ayyi ardin tamu, dan kamu tidak tahu di bumi manakah kamu akan meninggal. Jadi 5 perkara inilah yang ditunjukkan oleh malaikat dalam tidur kamu, wahai Imam Malik. Justru itu bila kamu tanya kepada saya bila kamu akan meninggal, saya pun tidak tahu, sebab bab kematian itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya, seperti mana yang ditunjukkan oleh malaikat dalam mimpi kamu, wahai Imam Malik. Jadi maknanya salah satu daripada 5 perkara tadi, antaranya apa yang dalam perut seorang ibu itu, seorang ibu tidak tahu apakah jenis anak yang akan dilahirkan, lelaki atau perempuan. Begitu juga cacat ataupun sihat, itu pun tidak diketahui, hanya Allah tahu. Berdasarkan kepada surah Ali Imran pada ayat yang ke-6 ini, Dialah yang telah menciptakan bagi kamu itu, membentuk kamu di dalam perut ibu kamu itu seperti mana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apabila berakhirnya peralihan masa yang ketiga itu, yang berlangsung selama 40 hari, maka telah berumurlah segumpal darah, berumurlah segumpal daging yang telah dibentuk 4 bulan, lalu ditiupkan rohnya supaya ia hidup. Ya ayyuhan nasu in kuntum fi raibin minal ba'ts fa inna khalaqnakum min turabin thumma min nutfah thumma min 'alaqah thumma min mudghatin mukhallaqatin wa ghairi mukhallaqah. Allah menyatakan, hai manusia, jika kamu dalam keraguan tentang hari kebajikan, yakni hari kiamat, maka fikirkanlah
bahawa sesungguhnya kami telah jadikan kamu dari tanah, kemudian dari setitik air mani, kemudian daripada seketul darah, kemudian dari sekepal daging yang sempurna akan kejadiannya. Ini kejadian-kejadian manusia. Timbul soalan tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Dalam hadis ini ulama mengambil hukum. Bagaimana hukum kalau sekiranya anak tersebut itu tiba-tiba gugur dalam perut seorang ibu, ya, dalam perut seorang ibu ni anak tersebut tiba-tiba gugur. Bila gugur, adakah anak tersebut perlu dimandikan, dikafankan dan disembahyangkan anak tersebut? Ini timbul hukum, ni masalah hukum. Saya nak ambil dalam kitab penjelasan yang diutarakan oleh Ibn Hanbal. Imam Ibn Rajab Al-Hambali, dalam catatan yang telah kita bicarakan, kitab ini adalah merupakan kitab yang menterjemahkan ataupun memperincikan matan Arba'in, hadis 40. Apa kata beliau?